Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Ini kita sambung dengan siri vlog kita tentang industri otomotif Malaysia. Dan kalau anda dah tengok berita sehari dua ni semalam, berita semalam menunjukkan bahawa India dan Indonesia sudah pun mula berbincang dengan Tesla. Dan kita bila lagi, dan kenapa kita perlu lock company-company yang penting macam Tesla ni untuk kemajuan industri otomotif dunia kita di masa depan. Untuk India dan Indonesia, sebenarnya mereka berbincang dengan Tesla untuk dua sebab yang berbeza lah. Kita mungkin perlu berbincang dengan syarikat begini untuk sebab yang berbeza lagi sekali. Yang pertama sekali kita cerita pasal India lah. Jadi India ni dikatakan telah mula berbincang dengan Tesla untuk menawarkan berbagai bantuan lah untuk menarik Tesla membuka kilang di India, di Bangalore secara khususnya. Jadi saya tak pasti kilang yang macam mana yang dia orang nak Tesla bina di situ, sama ada hanya kilang bateri ataupun kilang jentera itu sendiri. Disebabkan India ni sebenarnya negara yang kedua terbesar dari segi bilangan penduduk selepas China. Dan jualan kereta mereka juga agak besar juga. Mereka menjual lebih kurang dalam 3 juta setengah kereta setahun lah. Taklah sebesar macam China di mana mereka boleh menjual 10 juta kereta setahun untuk satu negara. Dan China sekarang dikira sebagai kalau tak pertama terbesar di dunia pasaran otomotif, mungkin memang pertama lah sekarang saya rasa. Cuma bezanya di China, saya rasa angka jualan kereta mewah, kalau ikut tengok statistik kita tengok, lebih kurang dalam 10% lah daripada angka jualan. 10 hingga 13% selalunya tipikal untuk negara-negara di mana kereta mewah ni dah macam normal, ialah between 10 to 20%. Dan China dah mencapai tahap lebih kurang 10% angka jualan kenderaan mewah mereka. Dan oleh itu saya nampak kenapa Tesla dah buka lah kilang mereka di sana dan sudah mula menjual Model 3 dan katanya akan mula menjual Model Y pula di China. Itu China lah. Jadi India ni dia punya pasaran dia walaupun besar sebanyak 3 juta, tetapi angka jualan kenderaan untuk kereta mewah hanya lebih kurang 1%, tu pun 30 hingga 35 ribu unit setahun, which is a very small number. Kalau banding dengan Malaysia pun memang small. Because kat India tu memang kita kira nampak lah sana ada isu perbezaan antara pendapatan di India, where the 1% memang betul-betul kaya and the rest of the country memang sangat-sangat memerlukan bantuan lah. Jadi dia punya distribution of wealth tu menjadi isu di India. Jadi kita tak tahulah sama ada India ni akan digunakan untuk penghasilan bateri ke, ataupun subsystem assembly ke, ataupun untuk mungkin Tesla akan menggunakan pasaran India untuk menghasilkan kenderaan elektrik yang mampu milik lah. Kerana kalau kita tengok antara syarikat-syarikat yang telah berjaya di India termasuklah Honda dengan Toyota, dan juga kalau daripada South Korea tu Hyundai juga agak besar di sana lah. Dan of course kita ada Suzuki lah yang paling berjaya sekali di India lah, dengan pelbagai produk-produk mereka yang sudah pun sinonim dengan India. Jadi mau tak mau akan menjadi pasaran yang penting lah untuk kenderaan elektrik, kerana kenderaan elektrik tu masa dia dah sampai dah. Kenderaan ICE tu masa dia dah nak berlalu dah. Jadi macam mana pun dalam masa depan akan melibatkan kenderaan elektrik, dan mungkin di India akan melibatkan kenderaan yang kecil lah, mungkin motosikal ataupun motosikal roda 3 ataupun kenderaan kecil yang mampu milik yang sesuai dengan pasaran India. So mereka sudah pun mula lock in dengan Tesla. Kalau India dah mula bercakap dengan Tesla, dan ini bermakna bahawa kita pun patutlah, kalau pasal kita tak kira produk saja, dari segi produk aja, kereta lah, kalau kita nampak kereta saja, sekarang ramai orang tengok Tesla ni sebagai syarikat kereta. So dia kata Tesla tu mahal, mungkin kalau pasang kat Malaysia pun siapa yang nak mampu beli. Tapi kalau dia dah pergi ke India, dia nak cerita apa kan. So mungkin dia ada benda-benda lain yang dia boleh nampak lah oleh India tu. Dan pada saya, benda yang penting dengan Tesla ni ialah teknologi
pembinaan atau pembikinan manufacturing teknologi dia sangat-sangat advance. Yang keduanya, teknologi bateri dia, kita rasa dia dah memang on the cutting edge lah. Dan of course yang ketiga sekali, software lah, iaitu pun artificial intelligence yang dia orang akan hasilkan. Dan ini semua benda-benda yang memang akan menjadikan Tesla sangat mungkin sangat penting di masa depan. Dari segi tenaga atau bateri tu yang saya nampak paling besar sekali sebenarnya. Sorry, maaf terbatuk. Kalau nak tengok kereta tu memang okey lah. Dia punya teknologi kereta tu dah jauh canggih ke depan lah. Pembinaan bukan saja macam kita cerita autonomous driving ke ataupun elektrik ke, tak. Teknologi penggunaan kereta tu pun saya nampak, walaupun dalam tempoh yang sangat singkat ni, Tesla dah melangkaui syarikat-syarikat lain. Saya rasa even Toyota pun mungkin akan rasa tergugat lah dengan Tesla dari segi kualiti ataupun teknologi pembinaan kereta mereka selepas kita tengok teknologi gigacasting ataupun casting, pembentukan bahagian-bahagian logam dengan menggunakan acuan. Pembaharuan yang sangat besar yang kita tak pernah nampak sebelum ni, dan ianya memang membawa Tesla ke satu tahap yang berbeza lah. Dan saya nampak benda-benda macam gigacasting ni dia akan betul-betul make sense apabila mereka menghasilkan kenderaan untuk mengurangkan kos lah, mampu milik lah, di mana kos untuk masang mesin casting tu akan cepat boleh absorb kerana mereka boleh mengurangkan jumlah bilangan robot yang diperlukan. Dan juga mungkin disebabkan benda tu kalau tak perfect, dia tak payah buang, dia boleh tuang balik, cairkan balik dan kasih tu juga recycle untuk buat komponen seterusnya untuk menggantikan komponen yang tak elok. So dari segi kos pembinaan, saya rasa gigacasting ni lebih sesuai untuk kenderaan mampu milik lah, di mana di situlah akan berlaku disruption besar oleh Tesla ni. Pasal dia orang punya vision dia orang ialah beyond kereta lah. Kita tengok bateri dia itulah, di bateri dia ni menunjukkan sesuatu yang sangat penting lah, iaitu di mana saya rasa Tesla sudah tidak menganggap syarikat-syarikat kereta ni sebagai pesaing sebenar mereka, pasal mereka tidak beroperasi dalam lingkungan industri otomotif sebenarnya. Mereka operate beyond otomotif. So mungkin syarikat kereta beranggap Tesla tu sebagai pesaing, tapi Tesla sendiri tidak menganggap industri otomotif tu sebagai dunia mereka yang sebenar-benarnya. Ini bila masa bateri dia lah, benda tu menjadi begitu obvious sekali, kerana pada masa tu kita tengok bagaimana mereka menceritakan teknologi yang mereka akan implement dalam masa terdekat, dan ia macam seolah-olah membocorkan rahsia syarikat. Tetapi saya nampak di situ di mana mereka menyatakan fakta-fakta seperti keperluan untuk penghasilan bateri ini adalah 1,300 kali lebih besar daripada kapasiti sekarang. Benda-benda fakta macam tu menunjukkan bahawa walau apa pun teknologi yang mereka nak buat, it doesn't matter, because the field is so big, the market is so huge for battery and electric drive, electric storage ni semua, that Tesla sebenarnya tak boleh buat sendiri. Jadi bila kita tengok hari tu ialah menunjukkan bahawa pandangan mereka dah jauh ke depan. Dia tak kira dah you nak minta orang compete dengan dia lagi dah. Masa bateri dia tu, pada saya dia orang buka cerita tu semua sebagai recruitment. Dia orang nak bukan saja jurutera ataupun tenaga pakar untuk datang bekerja dengan mereka. Mereka nak syarikat-syarikat lain datang bekerja dengan mereka untuk menghasilkan produk-produk yang mereka sedang pelopori ini, kerana itulah yang mereka jangka akan menjadi keperluan di masa depan. Dan sebenarnya mereka berusaha untuk menghasilkannya sendiri. Mereka tidak akan boleh menghasilkannya sendiri. Mereka mahu menjadi sebagai pelopor dan mengajak orang lain semua datang sekali. Itu saya nampak kenapa Tesla ni satu syarikat yang sangat penting lah. Bukan sebagai syarikat pembuat kereta saja, tetapi syarikat teknologi dan mempelopori teknologi tenaga sebenarnya, di mana mereka mempunyai juga teknologi bumbung solar ataupun fotovoltaik dalam bentuk bumbung rumah, dan juga of course battery storage lah kan. Jadi saya nampak India sebenarnya mengejar Tesla ni, saya rasa untuk bateri teknologi. Mereka tak sedar bahawa bateri teknologi ni adalah sesuatu yang boleh menyelamatkan India. Kerana kita tak boleh tengok lagi dah, macam orang kata kan,
Kalau kita tengok orang beli kereta mahal lah, Mercedes S-Class ke, Porsche ke, Rover ke, apa ke, apa you nak kena perlu risau pasal fuel economy, pasal you kaya. Bukan macam tu lagi. Kita tak boleh ambil attitude macam tu, kerana kita dah sampai masa di mana kita perlu membuat keputusan sama ada kita nak mengelokkan balik bumi yang kita tinggal ni, ataupun kita nak biarkan dia makin ganap lah. Jadi kalau kita tengok, teknologi elektrik ni lah teknologi yang akan menjadikan boleh membantu kita untuk mengelokkan balik keadaan. Dan kenapa saya kata begitu? Kerana jelaslah bahawa benda-benda yang menggunakan tenaga elektrik ni lebih cekap tenaga lah. So dari situ kita tengok dua benda. Benda akan jadi lebih bersih dan benda akan jadi lebih murah. Yang bersih itu mungkin kita kata apa pun nak kira, aku apa nama tu, yang apa tak salah, yang murah tu lah kita nak tengok. Siapa, aku tak kisah pasal aku kaya, okey, mungkin biasa. Tapi yang bersih tu, semua orang nak bersih kan. Jadi akan membantu untuk membersihkan bumi balik. Jadi di situ kita rasa ianya sesuatu yang sangat penting dan perlulah kita sokong dan kita cari cara untuk merapatkan jurang antara kita dengan negara-negara ataupun yang lebih maju lah kan. Jadi India telah mula merangka langkah ini. Mereka meletakkan $4.6 bilion untuk menarik pelaburan bateri. Dan 2-3 hari lepas tu cerita pasal Tesla pula, dia dah menawarkan kepada Tesla sekian-sekian macam benda. Jadi kita nampak memang pergerakan ni sudah semakin rancak dan kita perlu angkas lah. Kerana kita, unless kita tak kisahlah pasal industri otomotif, adakah industri otomotif ni penting? Penting mana ianya kepada negara kita? Pada saya, industri otomotif ni seperti dulu masih lagi dikirakan salah satu industri yang tonggak. Kenapa? Kerana ia menggabungkan begitu banyak teknologi walaupun kita kira cerita masa depan industri kereta elektrik, kereta tanpa pemandu, ini juga sangat penting. Kerana bila kita tengok artificial intelligence, AI untuk tanpa pemandu ni, terutamanya sekiranya ia menggunakan visual based AI untuk self driving, ianya satu teknologi lagi akan menggabungkan ke semua kepakaran AI dalam satu bentuk produk, iaitu kereta tanpa pemandu. Orang AI kata kalau untuk menghasilkan kereta tanpa menggunakan vision, ianya memerlukan kita menyelesaikan semua masalah-masalah artificial intelligence. So the moment you solve all AI problems, then you can build an FSD car. So sama macam kereta lah. The moment you can solve so many things, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, marketing, legal, all sorts of things, you boleh buat kereta. Dia kena ada kepakaran dalam semua benda. Jadi ini pentingnya kenapa kita kena bergerak cepat untuk masa depan. Masa depan ialah elektrik dan kita perlu bergerak cepat. Jadi untuk India lah, saya rasa mereka mengejar teknologi bateri di mana mungkin yang mereka menghasilkan kereta motosikal mampu milik. Pasal sebelum ni pun minggu lepas kita dengar bahawa Bajaj akan menghasilkan motosikal mampu milik yang akan dieksport, motosikal elektrik mampu milik, dan akan dieksport ke Eropah. Jadi nampaknya mereka sudah pun bergeraklah ke arah itu. Dan sekarang ni disebabkan elektrik ni lain cerita dia the way you boleh transform drive lines, power system begitu cepat sekali. Bukan macam enjin ICE lambat lama nak kena do all sorts of things baru boleh nak melakukan perubahan. Untuk kereta elektrik ni tidak, cepat saja kita boleh melakukan perubahan. So ianya nampak bila Bajaj dah mula menghasilkan motosikal elektrik. Bajaj is like the world's second or third largest motorcycle manufacturer. That means benda pun dah sampai lah. Volkswagen pun dah mula, sekarang Bajaj pun dah mula. Dan motosikal elektrik ni memang masih tak banyak lah, kerana agak sukar nak menghasilkan produk kecil yang mempunyai kepadatan tenaga lah. Tapi teknologi bateri yang baru nampaknya akan menyelesaikan masalah tersebut lah. Dan juga kos bateri dijangka akan turun ke tahap $50 hingga $60 untuk setiap kilowatt lah, di mana ianya sudah pun dijangka akan menjadi separuh daripada kos untuk penghasilan enjin ICE. Okey, itu Indonesia pula. Jadi Indonesia ni dia sebenarnya sebagai pembekal nikel terbesar di dunia lah. Jadi baru 2 hari lepas kita dengar Elon Musk kata dia orang tengah cuba negotiate dengan the world's largest nickel provider, nickel mining company, BHP ke apa ke. Jadi untuk tujuan itu mereka tak dapat nak
nak dapat bekalan, memastikan bekalan pada harga yang mereka rasa kompetitif lah dengan berbincang dengan BHP tu. Jadi mereka telah masuk ke Indonesia untuk berbincang tentang mungkin menggunakan Indonesia sebagai pangkalan penghasilan nikel mereka. Jadi nikel ni penting kerana kita tengok pasal bateri dia tu, mereka menyebut bahawa nikel ialah satu bahan yang boleh menyimpan charge dengan banyak pada harga yang berpatutan. Harga ni berdasarkan pada harga sekarang lah. Saya tak tahu harga yang ditunjukkan nikel tu akan berubah apabila permintaan begitu tinggi untuk bateri lah. Tapi masa sekarang ianya jauh lebih mudah daripada lithium, yang lebih murah daripada lithium. Dan kita nampak ianya boleh menyimpan charge dengan lebih banyak daripada lithium even at a lower cost. So di situ kita rasa Indonesia mungkin akan berbincang dengan lebih halus lagi lah dengan Tesla. Pasal ada juga statement daripada Indonesia sendiri yang mengatakan mereka ada perbincangan dengan Tesla tapi tidak diberi sebarang detail lah tentang benda-benda ni. So Tesla baru saja atau Piedmont ni one of the biggest lithium producer dekat US, Tesla saya. So dia orang dah announce dia orang ada sign supply agreement dengan Tesla. So nampaknya lithium dia dah secure, nickel belum. So ke mana dia nak pergi dengan keseluruhan ini kita pun tak pasti. Tapi yang pastinya bateri teknologi yang ditunjukkan menyatakan bahawa pentinglah bateri ini, dan itulah dia punya tonggak mereka bergerak ke masa depan. Dan baru-baru ni pun kita tengok satu billionaire investor lah, former Google ke Chaman something, dia cakap dalam dia kata memang Tesla ni undervalued dan juga misvalued. Orang tak faham apa itu Tesla, dan dia kata Tesla tu bukannya syarikat kereta, ini syarikat tenaga. It's a disruptor, and dia tengok tenaga lebih beyond the car industry. Pasal memang betul pun tenaga ialah pasaran yang paling besar di dunia sebenarnya lah. Pasal apa lagi yang kita gunakan, yang kita gaduh pergi perang, pasal tenaga lah. Pasal minyak kan, minyak tu sumber tenaga. Jadi ini adalah menjadi pasaran yang paling besar di dunia. Dan apa yang Tesla sedang lakukan ialah menjadi disruptor kepada bekalan tenaga ini. Dari segi apa dia menjadi disruptor? Sekarang ni kalau kita tengok minyak, kita ingatkan kereta, tapi minyak ni digunakan untuk macam-macam lagi sumber tenaga lah, terutama juga jana kuasa elektrik lah, dan macam-macam lagi lah bahan-bahan kimia yang dihasilkan sebagai petroleum byproduct. Buat masa sekarang ni tenaga dihasilkan oleh penghasil tenaga besar lah. Kalau kat Malaysia ni kita ada monopoli yang digelar TNB, tempat-tempat lain mungkin ada British Electric ke apa benda kita tak tahu. So dia orang menghasilkan Edison dekat US semua. So dia orang menghasilkan tenaga elektrik dan menjualkannya kepada rakyat biasa. Dan kita tak ada cara untuk menghasilkan tenaga elektrik sendiri secara economical sebelum inilah. Tetapi nampaknya macam the push untuk the power solar roof dan juga household battery storage akan boleh menjadikan kita sebagai penghasil tenaga untuk diri kita sendiri, dan boleh menghasilkan mungkin lebihan sedikit tenaga untuk kita masukkan kembali ke dalam grid untuk menghasilkan tenaga untuk keseluruhan kegunaan negara. Ini penting kerana decentralization of energy production akan democratize benda ni, dan ini bukan kita cerita demokrasi dari segi politik kan, ini democratization dari segi pasaran ni sangat penting, kerana apabila pasaran tu telah demokratise kan, ianya akan menjadi pasaran yang benar-benar terbuka, dan barulah kita ada free market. Sekarang ni kita tak ada free market, kita ada sistem kapitalis di mana mereka mengawal pasaran dengan harga, mereka menentukan bayaran gaji, mereka menentukan segala-galanya, sampai ke harga nilai wang pun mereka tentukan. Utilization of energy dengan menggunakan solar roof dan juga pack bateri di rumah, syarikat-syarikat tenaga ni sudah hilang kuasa daripada ke atas kita. Kita sekarang boleh menentukan. Sekarang ni dah ada software yang kita boleh download lah. Kalau you pasang you punya own solar panel, you pasang you punya own battery pack, dan negara you ataupun tempat you tinggal tu membenarkan you menjual balik power kepada grid, you boleh download software untuk macam mana determine you nak hantar power ke grid, at what rate, at what price, you boleh dah tentukan sendirilah. So sekarang tu terpulanglah pada grid tu dia nak beli pada you ke tidak ke. Pasal kalau you dah energy independent,
then they now have to buy from you. So you can decide lah whether you nak ikut harga dia ke, you nak set dia punya harga ke. Kalau tak nak, sudah ke, kau punya pasal ke apa ke, dan you dah boleh nak start benda-benda macam tu. So this is the future, di mana kalau nikel menjadi satu bahan komponen penting dalam penghasilan bateri, sudah tentu Tesla akan menjalin satu hubungan dengan Indonesia lah. Indonesia juga mempunyai pasaran otomotif yang sangat menarik. Kita tengok sini besar, dia punya jumlah penduduk dia 130 juta ke? 300 juta ke sekarang? 300 juta sekarang jumlah penduduk di Indonesia tu. Dan saya tak ingat sebenarnya jumlah penduduk Indonesia berapa, tapi ratusan juta. Dan itu menjadikan ini satu pasaran yang penting lah. Saya rasa Indonesia sudah pun mencecah 1 juta jualan kenderaan setahun, dan ianya akan terus berkembang lah, di mana saya rasa golongan pertengahan Indonesia adalah lebih besar daripada dari segi nisbah daripada yang berada di India. Jadi walaupun mungkin perbincangan Tesla dengan Indonesia atau untuk bekalan nikel, tapi tak pelik lah sekiranya mereka sudah pun berpengkalan di situ untuk nikel. Mereka akan membuka juga kilang kereta elektrik untuk penghasilan penggunaan nikel tersebut lah. Pasal kalau dah nikel dekat kat situ, it's a wasted opportunity for not to open a battery factory kat situ on site untuk dunia ataupun mungkin untuk Southeast Asia. Jadi ini peluang kita lah. Kalau betul Indonesia pun dah mula, kita kena cepat-cepat tap Tesla tu untuk buka kilang bateri di Malaysia. Dan selain daripada tu, kita tak tahulah untuk buat benda lain apa lagi kan. Buka kilang kereta pun memang saya sangat-sangat mengharapnya lah. Pasal saya dah beritahu banyak kali lah kat channel ni bahawa kereta lepas ni yang saya nak beli lah kereta elektrik lah. Saya tak nak beli kereta ICE lagi dah. Pasal saya rasa tak berbaloi, masa dia dah habis dah. Saya nak kereta elektrik. Sekarang saya menunggu kereta yang saya mampu nak beli. Misal sekarang ni, buat masa sekarang saya tengok Tesla Model 3 yang masuk long range berharga 300,000 lebih. Jadi 300,000 lebih tu sebenarnya satu harga yang menarik untuk yang ada duit lah. Pasal itu lebih kurang harga Mercedes C-Class, BMW 3 Series. Dan kelebihannya dia tak pakai minyak. So jimat lah dari segi penggunaan. Dan juga maintenance lah. Pasal kita dengar story the whole world pun maintenance Tesla ni very minimal lah. Ataupun maintenance kereta elektrik sebenarnya very minimal. Saya tengah hasilkan video tentang Honda Insight. Honda Insight bukan elektrik pun, dia baru hybrid je. Tapi hybrid yang bateri dia agak besar lah. So dia boleh travel mungkin 50 km macam tu dengan dia punya bateri dia tu. Dan sangat-sangat tahan. Dan kawan saya kata hardly change anything. Dia kereta dia tukar wiper je. Sudah 9 tahun, tapi kereta dia taklah begitu high mileage lah kereta dia. Lagi seorang kawan di Taiping pakai Honda Insight, lebih kurang masuk yang sama dah, lebih 160. Bateri 12 volt tu baru tukar sekali je. Brake pad masih original lagi, lepas 162,000 km. So bayangkanlah memang sesuatu yang maintenance dia rendah. Baru hybrid, belum lagi full electric. So di situ kita tengok ini sesuatu yang akan berlaku lah. Dan kita perlu sangat mengejar bekalan bateri ni. Bekalan bateri ni akan membantu kita untuk stabilize our grid. Jadi bila kita stabilize our grid, kita boleh kurangkan jumlah stesen jana kuasa yang diperlukan. Sebab sebenarnya stesen jana kuasa yang perlu ada di satu negara tu bukan berdasarkan kepada keperluan purata, hanya berdasarkan kepada keperluan puncak saja. Itu kena faham realiti itu, bahawa mana-mana negara kita tengok, kalau dia ada kapasiti sekian-sekian, itu peak power plus reserve, keperluan puncak plus reserve. Itu dia cara macam design your grid sekarang ni lah. Pasal tak ada cara lain lah. Bila keperluan puncak tu datang, kalau tak ada cukup power, sistem akan brown out ataupun blackout. Terus bergelap je dunia. So, dan this peak power plant ni, peaker plant ni dia panggil ni, dia memang bukan boleh tutup pun bila tak perlu. Kena run all the time. Bila malam tak pakai pun, benda tu kena jalan. Pasal nak tutup hidup dia boleh susah. Benda tu benda besar kan. Bukan macam hidup kereta, start engine tekan butang start. Tak, dia tak boleh nak tutup. So malam dia akan run at minimal output, tapi dia akan run so all that power goes to waste. So bayangkan kalau kata ada a way to stabilize that lah bila malam-malam. That's why harga elektrik waktu malam lebih rendah untuk komersial lah.
Itu pasal kita tengok benda-benda syarikat, benda macam syarikat ataupun shopping complexes, dia orang ada district cooling system ataupun sistem penyejukan secara daerah ataupun secara keseluruhan satu shopping complex. Dan waktu malam tu mereka menghasilkan ais, dan ais ni dan ianya bongkar ais tu akan cair sebenarnya, dan ais sejuk tu dialirkan ke dalam sistem penyejukan mereka. Dia orang punya cooling system, aircon system dia gunakan ais sejuk dia akan nampak pipe-pipe tu chill water apa semua, itu dia. So mereka menggunakan tenaga waktu malam tu just sebagai usaha untuk menjimatkan kos. Pasal waktu malam tu syarikat TNB terpaksa jual tenaga dengan murah, pasal tak ada orang pakai. Kalau tidak, dia just go to waste macam tu je. So itu menunjukkan bahawa dengan adanya bateri, kita boleh store benda tu malam-malam. Dan kita sendiri, kalau kata the grid operator lah, sebagai contohnya TNB, dia tak nak invest that battery, kita boleh invest that battery as untuk charging points untuk benda-benda lain. Kita boleh invest in battery yang kita boleh pasang dan draw power malam-malam masa dia tengah murah dalam bateri tu. Untuk siang hari kita jual balik power tu untuk mungkin kampung kita ke, bandar kita ke, ataupun untuk jualnya sebagai charging untuk kereta elektrik ataupun motosikal elektrik. Mungkin masa tu tak tahulah ada battery swapping teknologi ke apa ke, tapi apa-apa cerita pun tenaga tu tetap akan digunakan. Dan all this grid pack ni akan menjadi satu elemen yang penting dalam mereka bentuk grid tenaga di masa depan. So dengan itu saya rasa kita perlu sangatlah mengejar teknologi bateri ni. Kita have to go beyond dah ceritanya industri otomotif ni. Dia kalau dia tak berminat tu, biarlah dia duduk je lah jual kereta ICE dia sampai orang tak nak beli, dan dia akan melingkup lah kan. Syarikat-syarikat yang tak berminat dengan kereta elektrik ni, dia akan melingkup. Dia tak nak buat apa. Bukan kita marah kat dia orang, tak. Ini dia memang akan melingkup. Disebab benda tu tak akan laku lagi dah. Saya dah bawa kereta elektrik beberapa kali je. Nissan Leaf yang terakhir sekali. Nissan Leaf ni bukan kereta elektrik yang diambil sebagai contoh pun. Ianya sebagai contoh cemerlang lah sebenarnya. Nissan Leaf ni diambil sebagai kereta contoh yang teknologi yang mungkin dah lama sikit, tetapi ia punya still cukup bagus untuk saya berminat lah untuk terus membeli kereta elektrik. Kerana nak cakap apa, dia punya tahap kegaran sangat rendah. Sebabkan dia kereta elektrik, tak ada enjin, dan kadar penggunaan tenaga tu memang murah lah, free kan. Dan kita congak-congaknya, kalau kita sekarang ni dalam band kedua pun, sekadar penggunaan elektrik untuk TNB kan, kita mungkin bila kita guna kereta elektrik, katalah kita bayar untuk semua charging kita tu, kita akan masuk, yes betul, masuk sampai ke band keempat, tapi kos dia lebih kurang RM150 sahaja dari segi elektrik lah. Dan RM150 tu mana kita ada ke siapa yang pakai minyak RM150 je seminggu? Tak kot. Saya pakai kereta biasa pun pakai minyak paling tidak pun RM450 sebulan. RM110-RM120 macam tu seminggu. Dan yes, lebih kurang RM400 lebih sebulan. So memang ni lebih menjimatkan. So itu dia, saya rasa kita perlu push kepada industri otomotif Malaysia ni, ataupun industri ataupun kementerian utama di Malaysia ni yang menjaga industri dan juga perdagangan antarabangsa ni, untuk push cari teknologi bateri jangan cepat datang ke Malaysia. Dan kalau boleh bincang dengan syarikat macam Tesla, kerana mereka so far ahead sekarang. Okay, by the way, saya tengah memandu Honda Civic 1.5 Turbo ni, dan sepanjang perjalanan yang awak tengok ni, saya telah menggunakan adaptive cruise control. Saya hanya menjaga signal dan steering sahaja. Hari ni satu kali pun tak ada bunyi beep kan. Itu makna saya guna signal lah. Kalau saya tukar lorong tak ada signal, dia akan beep bising kan. So hari ni tak ada sebab saya gunakan signal. Dan satu lagi yang pentingnya, kereta ni dia juga kereta yang menjimatkan lah. Bila kita guna adaptive cruise control ni, dia memang tak, the average fuel consumption dia rendah lah. Dia stay rendah dekat ada bar tunjuk tu kan. So adaptive cruise control ni ciri satu untuk kurangkan stres kita dan penjimatan minyak lah. Okay, sampai situ saja congek saya. Dah dekat setengah jam lah. Kalau dah tengok sampai sini, ucapkan terima kasih. Tekanlah butang like kalau suka. Kalau first time datang, pun subscribe. Kalau dah subscribe, terima kasih.
Sekarang tekan hutang bell pula supaya dapat maklumat terkini kita bila kita mau naik kereta baru. Kepada Malaysia, kawan yang berhemah, kita jumpa lagi, insya-Allah.